Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jadi kita sambung balik kita ni koleksi hadis hukum. Jadi kita siri kedua ni kita nak baca bahagian pertama bab ibadah dan bahagian pertama bab ibadah. Pembahasan pertama taharah. Taharah dan najasah dan Al-Quran dan As-Sunnah. Masalah taharah ni, bersuci ni, pokok-pokoknya telah diterangkan, dasar-dasarnya telah diterangkan oleh Al-Quran dalam beberapa ayat dan dijelaskan oleh As-Sunnah. Dalam Al-Quran Tuhan menegaskan mengenai taharah. Pertama, ayat itu suci menyucikan. Lihat surah Al-Furqan ayat 25, surah ke-25 ayat 48 dah. Lepas tu dasar Al-Quran. Yang kedua, B ni, Allah menyukai orang yang suka kepada kebersihan dan kesucian. Allah suka orang yang suka kepada bersih dan suci. Dalilnya surah Al-Baqarah surah kedua ayat 222. Yang ketiga dia, wuduk dan mandi janabah, mandi wajib ni merupakan dua perkara yang diwajibkan dan dijadikan syarat sah salat. Wuduk, mandi janabah ni syarat sah salat. Dalil mana? Lihat surah Al-Maidah surah ke-4 ayat 6 dah. Yang keempat ni, membersihkan kain dari najasah diwajibkan. Bersihkan kain dari najis ni wajib. Dalil yang mana? Surah Al-Maidah surah ke-4 ayat 6. Surah Al-Maidah surah ke-4 ayat 6 dah. Yang kelimanya I dah. Tayamum dikala tidak ada air atau dikala tidak dapat menggunakan air wajib sebagai ganti wuduk dan ganti mandi. Dalil mana? Surah Al-Maidah surah ke-4 ayat 6 juga dah. Lafaz najis hanya sekali disebut dalam Quran, iaitu dalam firman Allah, hanya sahaja semua orang musyrik itu najis. Kerana itu mereka dilarang mendekati Masjidil Haram. Lihat surah Taubah surah ke-9 ayat 28. Dimaksud dengan najis di sini ialah najis maknawi, bukan najis hissi. Jadi itu kalau kira perkataan najis ni so je dalam Quran. So, tapi itu bukan najis hukmi najis hak aini, hak nampak mata, tapi najis maknawi dia, bukan najis hissi, bukan hak nampak, hak taka lah. Najis maknawi. Itu kalau ada perkataan najis ni. Okey, lepas tu lafaz rijsun. Terdapat pada 9 buah ayat. Rijsun pula lebih kurang makna najis dia lah. Ada 9 ayat. Kebanyakan ayat-ayat itu menekankan najis maknawi juga rasawi dah. Jadi makna secara maknawi, bukannya secara tokoh nampak lah. Cuma pada dua ayat yang boleh jadilah dimaksudkan dengan najis hissi indrawi hak nampak zahir ni. Yang ini pertama pada ayat yang menerangkan bahawa babi itu rijsun, najis. Itu kalau ya apa. Kedua pada ayat yang menerangkan bahawa arak itu rijsun. Arak pun rijsun, najis. Jadi dua ayat ni cerita pasal rijis. Tersebut istilah najis tapi rijsun lah. Maknanya hampir sama, najis lah. Lain itu tak ada, selainnya cerita pasal maknawi dia. As-Sunnah menerangkan secara garis besarnya tentang macam-macam jenis-jenis najasah dan segala rupa alat pencuci najis ni lah. Najasah najis tu hukmiyah, nampak ni zahir ni, yang mesti dibersihkan dari diri kita secara ta'abbudi, tak ada keterangannya daripada Nabi dah. Jadi kita tak ada, Nabi tak terai maksud sebab apa pun, kita kena ikut lah. Benda tu najis. Lafaz najis dalam hadis terdapat pada hadis yang menerangkan bahawa daging keledai kampung itu najis. Ta'abbudi lah, tak tahu sebab apa Nabi kata najis. Yang kedua, hadis yang menerangkan bahawa tahi itu najis. Ini terai lah. Yang ketiga, C dia, hadis yang menerangkan bahawa orang Islam itu tidak najis, baik dalam keadaan mati atau sewaktu hidupnya. Nabi kata manusia ini tidak najis, orang Islam itu tidak najis. Tak kira lah hidup mati dah. Yang keempatnya, hadis yang menerangkan bahawa air suci menyucikan, tidak dinajisikan oleh sesuatu. Air itu asal-asalnya suci, tak jadi najis. Kalau kena dalam air ke apa, asal-asalnya kecuali najis lah dah. Yang keempatnya ini, hadis menerangkan bagaimana cara membersihkan darah haid. Yang ke F-nya kelima dah. Keenam dah. Keenam ni, hadis yang menerangkan cara membersihkan telapak sepatu, kasut, selipar ni yang terkena najis. Yang ke-G-nya,
Ke-7 dah. Hadis yang menerangkan bahawa kulit bangkai binatang adalah suci dah. Adapun cara membersihkan najis, Nabi menyuruh kita beristinja dengan dari air kencing dan tahi dengan batu. Cara bersih najis itu, Nabi cara ajar istinja air kencing dan berak tahi pun dengan guna batu dah. Nabi juga menyuruh orang membasuh anggota zakar dari mazi, air mazi lah. Dan Nabi menyuruh memercikkan air atas kain kena kencing anak lelaki yang belum makan selain susu ibunya dah. Sebelum umur 2 tahun. Isap pek ibu dia saja dan dia tak makan benda lain, maka pada percik saja cukup dah. Tadi keterangan-keterangan Al-Quran dan Sunnah di atas difahamkan bahawa syarak menuntut kita membersihkan diri dari segala noda, baik yang mengenai badan, najis-najis benda kotor kena badan, kain maupun tempat, supaya orang mukmin itu bersih lahirnya, zahirnya, sebagaimana iman akan membersihkan batinnya orang mukmin. Jadi lagi bersih, lagi kuat iman, sepatutnya bukanlah kita kecil Islam tapi tak bersih dah. Kita nak lagi bersih. Orang Islam ni biar dikenali paling bersih, bukan orang Jepun, bukan orang putih ke apa dah. Sepatutnya kita arif definisi taharah. Taharah menurut istilah bahasa ialah kebersihan atau membersihkan diri dari segala kotoran, coma ataupun noda lah. Menurut istilah ahli fiqh ialah membersihkan diri dari hadas dengan berwuduk, mandi dan bertayamum, dan membersihkan diri dari kotoran najasah baik yang melekat pada diri, pada pakaian, pada perkakas maupun tempat. Menurut istilah ilmu tasawuf pun ada. Najis cerita pasal apa? Ialah membersihkan diri jiwa dari dosa dan kelakuan keji buruk. Jadi najis hak batin lagi bahaya lah mengikut ilmu tasawuf ni. Mungkin najis toko ni, najis hak ni saja, najis hak paling bahaya lagi, najis dosa dan najis kelakuan keji dan buruk akhlak lah. Kedua pengertian tersebut ini telah ditetapkan oleh syarak Islam dalam Quran dan Sunnah. Dua-dua ni walaupun tasawuf fiqh ke tasawuf semua tu benarnya. Istilah al-fiqh, istilah al-tasawuf benda ada dalil dari Quran dan Sunnah. Yang C, pembahagian taharah. Taharah mempunyai pengertian yang amat luas dan terbahagi atas dua bahagian, dua klasifikasi, dua pembahagian yang masing-masing menekankan ta'rif dan definisi yang tersendiri. Pertama, taharah hissiyah. Ialah taharah yang bersuci yang dapat dirasai dan dilihat dengan panca indera, yang taharah zahir lah. Yang kedua, taharah ma'nawiyah ialah taharah yang tidak dapat dirasai dan dilihat dengan panca indera, yakni taharah batin, suci batin. Okay, taharah hissiyah ialah membersihkan diri dari segala macam najasah dan hadas, yakni membersihkan diri dari segala kotoran yang nyata atau yang dipandang nyata, nampak dengan mata dia. Membersihkan diri dari najasah dengan jalan menghilangkannya baik dengan air atau benda-benda yang disamakan dengan air, dan membersihkan diri dari hadas dengan berwuduk, mandi dan tayamum. Juga membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang tumbuh di badan seperti bulu ketiak, kuku dengan mengerat, memotong, mencukur dan mencabuknya. Okey, taharah ma'nawiyah pula. Taharah ma'nawiyah ialah membersihkan diri dari dosa dan maksiat, kufur dan syirik. Itu ma'nawiyah dah. Jadi sucikan dari dosa, maksiat dan kufur dan syirik. Yang ini membersihkannya dengan jalan bertaubat dan taat dengan meninggalkan kekufuran dan kesyirikan. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin menerangkan taharah itu terbahagi 4. Jadi Imam Ghazali bagi 4 jadi taharah. Taharah badan dari segala macam kotoran, dari hadas, dari najasah, dan dari kotoran-kotoran badan yang lain lah. Tak sampai najis pun kotor pun kita kena cuci juga dah. Hinguh apa benda kotor dah. Yang kedua, taharah roh dari dosa, kesalahan dan maksiat. Ini peringkat yang keempat lah, atau kedua dah, ataupun pembahagian yang kedua dah. Yang ketiga dah, taharah jiwa dari segala perangai yang keji, buruk dan hina diri dah. Perangai pula, taharah jiwa. Tadi taharah roh, yang kedua B dah. Yang ketiga, yang keempatnya taharah sir, rahsia batin. Dari segala yang selain Allah. Ini rahsia hati, terikat dengan Allah SWT, rahsia batin, taharah sir. Taharah yang keempat ini hanya dapat diselenggarakan oleh para rasul, para nabi dan orang-orang siddiq, orang yang derajat membenarkan Allah telah sampai ke puncaknya. Okay, taharah dari kotoran. Al-fiqh menamai taharah ainiyah, taharah dari hadas. Mereka menamai taharah hukmiyah. Ni untuk al-fiqh ni dah.
Al-fiqh membahagikan najasah atau kotoran kepada pertama najasah mughallazah, najis yang berat seperti alu anjing dah. Mazhab kita babi pun jugalah. Mazhab lain tu alu anjing lah. Yang kedua najasah mutawassithah, najis pertengahan seperti kencing. Yang ketiga najasah mukhaffafah, yakni najis yang ringan seperti air kencing anak lelaki yang belum makan selain dari air susu ibunya. Okey, D lah. Poin keempat lah. Motif dasar yang diambil untuk bertaharah. Dasar yang kita nak ambil untuk bertaharah. Taharah dari hadas diambil dari motif kebajikan. Buat benda baik dah. Kerana itu untuk mengetahui mana yang menjadi hadas diserahkan pada perasaan wujdan yang tinggi lah. Jiwa yang tinggi, jiwa bertamadun kita kata wujdan lah. Jadi dia kecal kebersihan dah. Kalau jenis pacar kat si ya Islam dah, pacar dinding tak ada maruah kira dah. Jadi sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa-jiwa yang suci, perasaan yang sihat dan halus dinamai hadas. Jiwa yang bersih akan nampak benda tu kotor hadas. Yang disukai oleh jiwa yang murni suci itu tidak memuakkan, dinamakan taharah atau nazafah. Nazafah atau taharah. Jadi jiwa sukun taharah dengan nazafah ni dah. Bersih belaka dah, suci dah. Mandi dari janabah adalah suatu amal yang telah lama sekali umurnya. Semua bangsa telah agak maju syuurnya, peradabannya, apalagi yang telah tinggi kebudayaannya memerlukan mandi setelah berjanabah. Kalau kita kaji molek bukit Islam saja dah. Kalau orang kita tamadun lepas mandi tu dia akan lepas bertubuh ke apa dia akan mandilah. Maka taharah dari hadas ini dibahagi dua. Pertama taharah kubra, iaitu bersuci dari hadas besar. Janabah hadas kecil dan hadas nifas ni. Hadas haid, hadas nifas, hadas besar ni. Jadi itu taharah kubra. Taharah sughra pula, taharah kecil ni, iaitu bersuci dari hadas asghar, hadas kecil. Seperti keluar air kentut dan yang disamakan dengan dia kecing berok ke apa tu. Hadas kecil sekadar ambil cuci najis tu sekalilah. Kalau kecing berok, kalau kentut tak payah cuci lah. Pada dengan ambil asmaya lah. Asmaya tu bersuci dari hadas asghar, dipanggil taharah sughra. Taharah dari najis dan dari beberapa kotoran yang melekat pada badan manusia. Dasar membersihkannya adalah dari keperluan hidup manusia sendiri. Jadi kita buat apa kita bersih ni kerana keperluan kita dah. Sebagai manusia bertamadun, bermaruah, kita akan bersih diri kita. Semua manusia yang sihat akal fikirannya tidak suka membiarkan kukunya panjang dan tidak suka pula membiarkan bulu ketiaknya panjang tidak dicukur-cukur. Justru kerana keluhuran naluri budi manusia, jiwa suci bersih tersebut, maka tegaklah syarak menemukan bermacam-macam hadas besar dan bermacam-macam hadas kecil. Asal mula hadas besar itu ialah jima' dan haid. Itu hadas besar dah. Kemudian beberapa hal lain seperti mimpi keluar mani. Dan asal hadas kecil ialah keluarnya air kencing dan tahid, walaupun dari bukan jalannya yang asli. Jima' setubuh dah. Dan haid. Inilah haid dah. Serta apa-apa yang ada kaitannya dengan hal tersebut mewajibkan mandi, keluarnya air kencing dan tahid. Selain dari mewajibkan kita membersihkan diri daripadanya, juga mewajibkan kita berwuduk bila hendak bersembahyang. Cuci najis, lepas tu ambil air semaya pula wuduk dah. Dan bertayamum bila mengalami kedaruratan dalam menggunakan air. Tak boleh guna air ataupun air tak ada. Baru tayamum. Poin ke-I lah. Kelima dah. Alat-alat bertaharah. Untuk menghilangkan hadas besar dan kecil, agama telah menunjukkan alatnya, iaitu air yang suci menyucikan. Ketika tak ada air, hendaklah menggunakan tanah bertayamum. Tak ada air, guna tanah untuk bertayamum. Okey, yang ke F-nya, ke-4, ke-5 ni. Ke F-nya mutaharah yang ma'qulatul ma'na dan yang ghairu ma'qulatul ma'na. Bersuci dari hadas adalah merupakan sesuatu yang tak dapat kita fahami maknanya. Ghairu ma'qulatul ma'na. Tak boleh nak fikirlah ma'qul akal ni. Maknanya kita tak faham pun, tapi kita kena ikut syarak agama suruhlah. Ghairu ma'qulatul ma'na ni. Sedang bersuci dari kotoran najasah ni, cuci najis zahir ni adalah merupakan sesuatu yang dapat kita fahami maknanya. Ma'qulatul ma'na. Jadi kita suci najis. Tapi kalau kita ambil asmai tak nampaklah makna dia dah. Dia tidak dapat kita fahamkan maknanya, dinamakan ta'abbudi, kepatuhan. Tak payah makna pun ikut. Ketuk tak payah basuh pun ketuk lah.
Tapi kita ambil semaya wuduk tu kerana kita patuh pada Nabi ajar, agama ajar. Kerana itu diwajibkan kita bersuci daripada hadas dengan yang telah ditentukan oleh syarak, iaitu air ataupun tanah. Dikala tak ada air atau dikala tidak dapat menggunakan air. Bersuci dari najasah najis ni dapat difahamkan maknanya, bukan ta'budi. Maka cara membersihkannya diserahkan pada pilihan kita sendiri. Boleh dengan air suatu adat yang umum dan boleh juga dengan benda cair lainnya yang dapat membersihkan sempurna air lah. Pada masa ini telah ditemukan banyak benda cair yang mempunyai daya membersihkan lebih daripada air sekalipun. Atau najasah-najasah itu terkadang-kadang dapat dibersihkan oleh api. Ini masuk mazhab lain lah. Sebagaimana difahamkan oleh Abu Hanifah dan ashabnya, ulama-ulama dari mazhab Hanafi, tak mestinya air dah. Asalkan dia boleh bersifat menyucikan. G. Ta'rif definisi hadas. Hadas menurut istilah bahasa ialah muda atau baru atau suatu kejadian yang berbahaya. Tu hadas ni kejadian, kalau bahasa Arab hadas telah berlaku benda bahaya lah, accident ke apa ada. Menurut istilah syarak al-fiqh ialah suatu keadaan yang mendatangkan sesudah suci atau sebelumnya. Sebelum suci itu panggil hadas. Yang merosakkan kesucian itulah yang disebutkan hadas. Okay, sebab hadas. Hadas kecil disebabkan oleh pertama, keluar salah satu dari dua lubang kencing ataupun tahi, atau keluar kencing dan tahi dari badan. Walaupun bukan melalui jalannya yang biasa, demikian pula keluar angin dari tubuh pun jadi hadas kecil lah, hadas. Yang kedua, hilang akal. Baik kerana tidur yang lama maupun kerana mabuk, gila, marah dan sebagainya. Hilang akal ni mabuk, gila ke apa. Kan khabar hilang akal kerana tidur ke apa, dia akan jadi hilang lah. Semaya dia batal wuduk dia dah, jadi hadas kecil. Yang ketiga, memegang kemaluan menurut sebahagian para mujtahidin. Dari khilaf tapi ramai jumhur kata pergi kemaluan batal lah semaya dah. Yang keempat, menyentuh perempuan yang boleh dikahwini menurut pendapat sebahagian mujtahidin di mazhab Syafi'i lah. Mazhab jumhurnya, sentuh perempuan isteri ke apa tak batal semaya dah. Hadas besar disebabkan oleh janabah persetubuhan, berhaid, datang bulan, bernifas, bermimpi yang kedapatan basah dan keluar mani lantaran syahwat lah. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Jadi ulama ni keluar mani wajib mandi dah. Okay, ta'rif definisi najis. Najis menurut istilah bahasa ialah sesuatu yang dipandang jijik oleh perasaan manusia sihat dan manusia tersebut akan menjauhinya. Baik itu dilakukan dengan membersihkan dirinya, badannya, kainnya, tempatnya dan perkakas-perkakasnya daripadanya. Maka ini dipakai terus oleh syarak. Kemudian syarak telah menentukan berapa najis. Mewajibkan kita membersihkan diri daripada najisnya. Istimewa dikala kita akan mengerjakan sembahyang lagi nak sembahyang lagi utamalah. Kerana para ulama tidak memperolehi nas yang qat'iynya putus dalam hal najasah najis dan dalam hal benda-benda yang menyucikan najis selain daripada hadis-hadis yang telah diterangkan dari hadis-hadis tersebut diriwayatkan bukan dengan jalan yang mutawatir, maka para ulama bersisih pendapat. Pertama, keringkasan persisihan pendapat para ulama lah. Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid ni kitab fiqh perbandingan paling ringkas padat lah. Yang peringkat hak lama lah Ibn Rushd ni. Jadi Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid menerangkan para ulama mufakat menetapkan bahawa yang dihukum najis hanya 4 perkara saja. Pertama, bangkai binatang yang berdarah yang selain daripada bangkai binatang air. Bangkai air ikan ke apa, untuk kira najis dah. Khilaf pula dah. Adakah perut dia, darah dia najis? Ramai juga kata tak najis dah. Pasal dia sekali ni bangkai dia sekali ke. Wallahu a'lam lah, khilaf ulama. Okey. Yang kedua, daging babi. Ni tak ada khilaf lah, najis ni. Yang ketiga, darah binatang yang selain dari binatang laut, yakni darah yang keluar daripadanya dan banyak tertumpah masfuh. Jadi selain binatang laut ni, kita bukan binatang laut, binatang laut ni dia tidak ada darah masfuh, darah tertumpah dia. Tu masuk perbahasannya. Ulama besar Ibn Hajar al-Haytami gagas nama nak dia kata tak najis dah. Ibn Hajar al-Haytami tu suhu dah. Fathul Muhtaj ke perkarangan dia. Yang keempat, yang kencing dan tahi manusia. Ni najis lah. Inilah 4 perkara yang disepakati kenajisannya. Ni sepakat ijma'. Selainnya dipersiapkan ulama lah. Air kencing unta lah, air kencing lembu ke apa kita makan lah dah. Kebanyakan ulama menajiskan arak. Arak khilaf sama pun ramai ulama kata najis arak.
Rabi'ah, Daud dan Asy-Syaukani tidak menajiskan arak. Tapi ada ulama tu kata arak tu bukan najis. Dia kata arak tu najis maknawi. Rejisun bukan najis di segi kena basuh ke apalah. Kata Asy-Syaukani dalam Rawdatun Nadiyah. Sesuatu barang yang najis itu ialah tahi, air kencing manusia selain dari air kencing anak lelaki yang masih minum air susu ibunya. Anak lelaki tadilah. Air liur anjing. Itu suku pula dah. Tahi binatang. Darah, haid dan daging babi. Jadi air kecil anak tu najis kecil dah. Jadi ada bukan najis air kecil anak kecil tu bukan najis. Hal lain tu najis lah. Air kecil budak kecil tu tak najis ataupun mazhab kita panggil air kecil najis mukhaffafah jika ingin pan. Ada ulama kata bukan najis dah. Ada kata najis tapi najis mukhaffafah. Air liur anjing ni najis lah. Jemuk sepakat ni tahi binatang, darah, haid dan daging babi dah. Selain dari hal tersebut diperselisihkan para ulama asal hukum segala benda itu suci sehinggalah ada keterangan yang jelas yang menyatakan kenajisannya. Asy-Syaukani tidak menyetujui kenajisan bangkai dan darah tertumpah masfuh. Ni pun tak setuju dah. Khilaf lagi kira-kira ni. Bangkai dan darah air liur anjing yang menurut Asy-Syaukani najis tidak dinajiskan oleh Ikrimah dan Malik pula. Ada kata air liur anjing ni bukan kena najis dan bisu. Cuci 7 kali dalam tahun tapi ke ada kumai apa jangkitan penyakit anjing gila tu Nabi suruh buai dah. Ada kata gitu Ikrimah dan Malik. Sesungguhnya para mujtahid telah bersisih faham tentang benda-benda yang menyucikan. Ada yang menerapkan bahawa yang dapat menyucikan itu hanyalah air mutlak sahaja, iaitu golongan Syafi'iyah dan Hanabilah, dengan mengecualikan istinja dengan batu, menyucikan kulit bangkai dengan penyamakan. Arak yang telah menjadi cuka dianggap suci. Arak jadi cuka, jadi suci lah. Mazhab Syafi'i begitu dah. Jadi walaupun Syafi'iyah Hanabilah kata air mutlak boleh suci tapi boleh istinja dengan batu. Lepas tu cuci kulit bangkai dengan samuk tu boleh. Sertu ke, bukan samuk anjing tu dah, sertu dah. Arak yang telah menjadi cuka dianggap suci dah. Air muqayyad yang tidak mutlak seperti air mawar menurut faham golongan ini mazhab Syafi'i dan Hanabilah ini tidak dapat menghilangkan najis. Mazhab lain boleh lagi air mawar apa dah. Menghilangkan najis ialah dengan menghilangkan air najasah sifat-sifatnya kecuali yang sukar dihilangkan, warna dan baunya. Caranya dengan syarat menuangkan air atas najis, bukan benda yang kena najis itu dah. Dimasukkan ke dalam air. Bukan selai lah ambil benda pakai kena najis celup air tak, tapi air luar tu atas najis. Jika air itu kurang 2 kalah maka air tersebut menjadi air najis lah kalau kita celup. Kalau kita cuhan tak ada masalah, sikit pun dah. Kalau inilah yang sangat bertele-tele dalam masalah najasah ini. Jadi perbincangan itu sangat detail dalam ulama mazhab Syafi'i itu beralus dah. Mutaakhirin Syafi'iyah ni ulama kedua dalam mazhab Syafi'i lagi halus, lagi beralus sampai kita kata pernah jadi waswah nak gana perbincangan mazhab detail sangat. Kita kedua ni Tuhfatul Muhtaj ke Mughni Mujtahid ada sikit dah. Ada Nihatul Mujtahid ke Allah syarah detail sangat dah. Itu setengah-setengah mengaji fiqh tanpa dalil ni boleh jadi pancen nak jadi waswah dah. Kena pergi pada dalil kemah. Daripada berpegang dengan kata-kata ulama dah. Tadi golongan ini ada yang berpendapat bahawa apabila darah keluar dari gigi, jika tidak dibersihkan dengan air yang mutlak, tinggallah mulut itu dalam keadaan najis. Dia kata kita ada golongan ni lah, kerah ni lah. Puasa dan sembahyangnya batal kerananya, walaupun diyakini bekasannya telah hilang. Dah lama-lama tu kata telai kau gapo hilang gitu. Jadi dia kata batal juga ni. Sekiranya para sahabat berpendapat seperti golongan ini, golongan-golongan mutaakhirin ni, kerah sangat ni, detail sangat. Dalam soal ini tentulah ada riwayat yang menerangkannya dah. Sahabat pergi, darah sembuh dah. Gigi berdarah ni biasa dah. Tapi tak ada cerita, Nabi tak ada cerita, sahabat pun tak ada cerita dah. Jadi agama ni bukan prinsip dia menyusahkan dah. Menyusahkan pendapat ulama mutaakhirin ni. Kita kata jauh lah, semakin jauh daripada roh agama yang asal. Dan segolongan mereka memaafkan najasah tak dapat dilihat mata. Golongan Hanabilah mewajibkan kita membasuh tempat yang tertimpa najis walaupun tidak kelihatan bekasannya lagi. Pernah kena najis itu kena basuh juga lah walaupun tak nampak dah. Ada ulama yang berpendapat bahawa segala benda yang cair
yang menghilangkan najasah dapat menyucikan. Pakai mazhab Syafi'i lah. Demikian pula dapat disucikan najis dengan melicinkannya. Seperti orang melicinkan mata pedang dan cermin. Tajam-tajam pedang ke cermin. Jadi cuci. Juga matahari, udara dan api dapat membersihkan juga. Jemur lama-lama. Siapa kau hujan udara, api, kau apa panas dah. Siapa kering dia. Dan benda najis menjadi suci apabila telah bertukar ainnya dah. Sifat asal dia. Zat asal dia hilang dah. Seperti minyak yang bernajis asalnya setelah menjadi sabun, tukar zat lah. Ini menurut golongan Hanafiyah lah. Dia panggil apa istilah dia. Dari pertukaran istilah juga apa tak ingat dah. Jadi ia bertukar zat lah. Zat ia bertukar. Golongan ini tidak melihat kepada kehendak syarak dari taharah itu. Maka tiap-tiap yang bersihkan boleh dipakai buat alat taharah. Tak kira dah kan benda dah. Kalau ia bertikat bersifat tukar zat ni macam cuka jadi arak tadi. Jadi sabun jadi minyak ada najis jadi sabun, dia tukar dia. Zat dia dah. Jadi boleh lah. Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid berkata, seluruh ulama Islam bermuafakat menetapkan bahawa air itu suci menyucikan. Dapat menghilangkan najasah najis lah. Dan mereka muafakat bersepakat pula menetapkan kebolehan beristinja dengan batu. Tak ada orang berani kata tak boleh dah. Walaupun kata kerah. Setiap mana pun dalilnya telah terang dah. Nabi istinja batu tak basuh-basuh pada dah. Nabi ajar gitu lah. Selain rasa ini mereka bersih pula lah. Ada golongan yang menetapkan bahawa segala benda yang suci dapat menghilangkan najasah cair ataupun beku. Ada pendapat ulama lah. Di sebarang tempat. Inilah golongan Hanafiyah lah. Dia bermudah-mudah sikit lah mazhab Hanafiyah. Ibn Rushd menegaskan pula, sungguhnya golongan Syafi'iyah dalam soal ini jauh dari dia maksudkan. Syafi'iyah ni kerah sangat lah dah. Dia beralih sangat. Tidak berjalan atas garis yang mudah ditentukan. Jadi payuh mazhab Syafi'i. Satu hal yang ganjil dari pendirian Syafi'iyah ni mazhab ulama mazhab Syafi'iyah ialah mereka mengatakan bahawa membasuh najasah itu ta'abbudi. Basuh najis itu ta'abbudi, bukannya ma'kul dah. Ma'kul makna bukan dah. Ghairu ma'kul makna dah ta'abbudi. Suatu kepatuhan semata-mata. Tetapi jika benar ta'abbudi beralasan kepatuhan, mengapakah mereka mengkiaskan babi kepada anjing? Kalau nak ta'abbudi sungguh apa kias babi nak anjing? Nabi tak ada ajar. Babi kena daging babi kena suci 7 kali lah. Ta'abbudi sungguh lah. Bercanggah ni. Jadi mengapa mereka mengkiaskan babi kepada anjing dalam erti sama-sama dibasuh 7 kali yang diantaranya sekali dengan tanah. Kalau yang gini bukan ta'abbudi itu dah jadi macam makul dah, macam faham makna yang sama dah, cari ilat yang sama dah. Tak kena lah. Sesungguhnya yang mendorong mereka kepada ketegasan ini ialah fahaman mereka yang memastikan hilang ain najasah itu dan menjadikannya syarat sah sembahyang dah. Padahal ini soal dipersisikan juga dah. Nak suruh hilang najis lah. Ibn Rushd berkata, perihal bersuci dari najasah ini ada yang mengatakan sunat. Ada kata-kata wajib, ada kata sunat dah. Oleh sebab itu ada mazhab-mazhab setengah tu boleh sembahyang dengan najis tu sah. Walaupun berdosa ada kata dosa macam-macam lah, khilaf ulama dah. Menurut penjelasan Abdul Wahab, bahawa Malik menjadikan suci dari najasah ni, suci dari najis ni sebagai syarat sah sembahyang lah. Imam Malik. Bila teringat dan sanggup menghilangkannya dah. Kalau sanggup menghilangkannya. Kalau tak sanggup, tak mampu, dia boleh sembahyang najis. Dan diriwayatkan juga dari Malik bahawa beliau tidak menjadikan suci dari najasah sebagai syarat sah sembahyang. Ada juga pendapat Imam Malik ni, qaul dia kata bukan syarat sah sembahyang dah. Tak apalah, kita kira tahu, sebenarnya tahu. Jadi ada perbahasan lah mazhab kita kerah begini. Baik sembahyang telanjang daripada sembahyang pakai najis. Pecak pakai najis tu, sembahyang telanjang lebih baik dah. Mazhab Hanafi, mazhab lain ni pakailah najis ni mungkin tak boleh buat utama tutup aurat, bukannya elok daripada najis. Jadi khilaf kes ni kefahaman ni dah. Asy-Syaukani telah memeriksa dengan sama keterangan yang dipegang untuk mensyaratkan sah sembahyang dengan suci dari najasah. Maka kesimpulan Imam Syaukani lah, ni ulama yang kira capur mazhab dah. Ada kata Wahabi ke apa, ini bukan kait Wahabi hak Mekah ni banyak pakai mazhab Hambali. Syaukani ni tok guru antara tokoh besar ulama yang capur mazhab lah. Lepas tu pergi ke peringkat universiti ke apa tu sekarang lah, tapi nak nyabunya dia lah antara tokoh yang kira kuat lah. Yang kira tidak taksub mazhab ni, lawan taksub mazhab. Tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan pada persyaratannya. Dia kata tak ada syarat, dalilnya jelas.
kata mesti syarat sah semaya tu cuci benda najis. Kebanyakan dalil menunjuk pada wajib menghilangkan najis saja. Kalau nak sapar pun ke syarat sah, tapi wajib hilang najis, tapi bukan syarat sah semaya dah. Itu pendapat Syarqani lah. Syarqani berkata pendapat yang mengatakan bahawa apabila disuruh sesuatu bererti dilarang lawannya Allah dhaif. Dah. Dia disuruh jaga daripada najis. Maksudnya tak buat tu adakah mesti berlawannya, maksudnya syarat tidak sah. Jadi tak sah. Kalau Nabi suruh pakai buah benda najis bermaksud tak sah terus. Gitulah. Nak faham dalil dah. Juga pengertian ini wajib, ini syarat berlainan sekali dah. Dikata gitulah. Dia kritik. Abdul Asbal Ahmad Muhammad Syakir berkata ayat dan hadis menekan kepada wajib bersuci dari najasah. Akan tapi apakah suci dari najasah syarat sah semaya? Dia tanya, betul ke? Memanglah Nabi suruh tapi Nabi tak ajak pun syarat sah semaya dah. Dia kata gitu. Tak ada keterangan yang menyatakan bahawa suci dari najasah syarat sah semaya. Memanglah Nabi pecah kasut kau apa ada najis, tapi Nabi tak ajak pun. Nabi tak semaya semula pun. Ya adalah bahan nak faham dalil tu. Mazhab kita padalah Nabi baru tahu syariat baru dah. Mazhab lain kata dak, kalau betul syariat baru mesti Nabi semaya mula juga. Bahagi itulah. Dan dalil yang diperolehi semuanya menunjukkan pada sah semaya orang yang pada badannya terdapat najis. Ada najis pun sah lagi semaya dia. Cuma tak molek dia. Gitulah. Ringkasnya soalan yang tak dapat dipersihkan dalam soal taharah bersuci ini ialah taharah itu dituntut oleh agama. Tu semua orang sepakat. Taharah yang diwajibkan itu hanyalah wuduk, mandi dari janabah, haid dan nifas dengan air dan tayamum dengan tanah dikala tidak ada air atau tak dapat menggunakan air. Syarat menghendaki kebersihan dengan dasar memudahkan dan tidak menyempitkan. Jadi agama-agama ni kalau nampak payah-payah nak jadi masalah, jadi susah tu bukan agama dah. Itulah syarat ni sungguh memudahkan dah. Kerana itu urusan menghilangkan najasah. Syarat menyerahkan pada ijtihad umat itu sendiri dah. Kerana itu pula timbullah faham yang teliti benar seperti faham Syafi'iyah dan Hanbaliyah. Juga timbul faham yang sederhana seperti faham Hanafiyah dan faham yang sangat memudahkan. Bagi umat secara umumnya itu golongan Malikiyah. Mazhab Maliki ni paling mudah sekali. Kemudian itu mestilah dimaklumi bahawa imam mujtahid itu tidaklah menjadikan hasil ijtihadnya pendapat dia tu, inisiatifnya atau pendapat ijtihadnya sebagai suatu syariat tasyri'an. Undang-undang umum yang wajib bagi seluruh umat seluruhnya untuk pakai, tidak wajib, sebagai dibebankan kepada para umat dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah yang menentukan qat'iyah. Jadi dia kata tidak jadi wajib apa ijtihad ulama tu. Dia ijtihad dia tu berdasarkan pendapat dia. Jadi kalau kita mengaji banyak pendapat ulama, ada kita tengok pendapat lain yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, kita boleh ambil pendapat lain walaupun bukan mazhab Syafi'i dah. Tapi biar syarat, biar itulah mazhab ulama besar dah. Hari mazhab Ayupin saya pasal dah, mazhab Syiah saya pasal dah. Dan lebih ganjil lagi pula ialah faham menajiskan segala benda yang dalamnya ada alkohol atau spiritus. Ini penyakit kau dah. Alkohol ni banyak lah, dalam ubat, dalam gapo dah. Dalam, kalau kita nak cari, dalam buah-buah pun ada alkohol dah. Jadi ada alkohol sikit kan kira najis. Pada alkohol tu orang baru tahu je ada alkohol dalam arak dah. Memanglah keset alkohol ni kalau banyak alkohol dia akan jadi semakin mabuk. Tapi alkohol itu sendiri bukanlah najisnya. Kerana itu mereka menajiskan minyak wangi lah, minyak rambut dan ubat-ubat habis jadi najis dah. Padahal benda-benda itu lebih dapat menghilangkan najasah daripada air itu sendiri kalau kira dah. Hospital je guna tu ke. Dulu masa Covid banyak benar dah. Tekan tu big dah. Macam lah ni pun kita guna banyak dah. Rumah kita guna alkohol lah untuk apa kumai. Jadi sepatutnya boleh nak bincang najis lagi. Ketinggalan zaman kita kata dah. Jadi alkohol tu bukan najis. Kalau bahan apa najis, arak tu sendiri dah. Arak tu banyak arak bukan alkohol saja dah. Kalau tak pakai pun macam Imam Syarqani ke apa, tak kata najis arak ni tak. Cuma ni boleh basuh, tidaklah siapa aku najis tak usah semaya kalau kena arak. Gitu kira dah. Dan demikianlah keringkasan soal taharah, soal taharah, ringkas je. Dalam koleksi hadis suku ini kami bentangkan hadis-hadis yang Rasul yang telah datang mengenai aturan bersuci. Lepas ni kita akan bincang hadis-hadis lah tentang bersuci. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.